Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu lagi kita pagi ini meneruskan bacaan kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Kita masuk bab rukun-rukun sembahyang. Ini suatu bab pada menyatakan segala rukun sembahyang. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Jadi rukun sembahyang ada berapa? 13. Apa dia 13 itu? Pertama, niat dengan hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri betul. 4, membaca Fatihah. 5, raka'. 6, i'tidal. 7, sujud. 8, duduk antara dua sujud. 9, membaca tahiyat akhir. 10, selawat akan Nabi pada tahiyat akhir. 11, duduk bagi keduanya. Maknanya baca tahiyat tak boleh berdiri. Selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir itu tak boleh dalam keadaan berdiri, kena duduk. Yang ke-12, memberi salam. 13, tertib pada kebanyakan rukun yang tersebut itu. Makna dia buat secara tertib, tak boleh dulu kemudian. Baik. Bermula niat sembahyang, iaitu atas 4 martabat dengan i'tibar segala juzuk niat. Iaitu sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad jua. Artinya meniat akan zat sembahyang jua. Seperti nawaitu usalli atau usalli. Ini tuan-tuan muslimat rahimakumullah. Dia bukan nak menyusahkan. Kita bukan nak menyusahkan. Lagi orang kata apalah nak semayang susah, niat macam nulah, niat macam ni. Bukan susah, ini cerita ilmu. Cerita ilmu, kalau kita kata usalli saja, boleh ke tak? Ataupun kita kata aku sembahyang. Kita niatlah hati kita, aku sembahyang. Itulah yang pentingnya, niat ni dalam hati. Kita kata aku sembahyang. Macam mana boleh ke aku sembahyang? Itu martabat pertama. Dia ada cara 4 cara ataupun 4 martabat dalam niat ni. Ada mungkin kita kata aku sembahyang. Tu martabat tu macam mana? Ni dia nak cerita. Jadi benda ni benda realiti. Kita niat dalam hati kita ni nak sembahyang. Nak sembahyang. Iaitu tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Iaitu sembahyang sunat mutlak dan yang dihubung dengan dia seperti tahiyatul masjid dan minta hujan dan sembahyang hajat dan istiqarah, sunat wuduk dan tahajud dan lainnya pada tiap-tiap sembahyang yang diqasad dengan dia memperbuat sembahyang jua. Jadi sembahyang yang tak ada sebab, waktu dan sebab. Sembahyang yang tak ada sebab, sembahyang sunat mutlak. Kita sembahyang, aku tak sembahyang, sembahyanglah. Sembahyang ni kita kata aku nak sembahyang, sah tak? Sah lah. Sembahyang sunat apa? Sunat mutlak. Sebab tu bila kita masuk tahiyatul masjid contohnya, kita sembahyang 2 rakaat, dah kira sebagai tahiyatul masjid dah. Kalau kita tak sebut tahiyatul masjid pun tak apa.
kita masuk masjid ke, kita berhenti kat mana-mana RNR, kita pergi surau, kita pun sembahyang. Orang tanya sembahyang apa? Ya, sembahyang sunat. Boleh. Sembahyang sunat mutlak. 2 rakaat. Jadi yang tu dia tak ada sebab dan tak ada waktu. Tidak berkaitan dengan waktu dan tidak berkaitan dengan sebab, maka ini tabak pertama, makna dia kita kata aku sembahyang. Itu je, cukup sah dengan niat macam tu. Yang kedua, sembahyang yang memada dengan qasad dan ta'yin. Qasad tu aku sembahyang. Ta'yin tu kita menentukan zat sembahyang. Menentukan, meniat akan waktunya atau sebabnya. Aku sembahyang sunat zuhur. Jadi sembahyang sunat zuhur ni, kalau kita kata waktu tu waktu asar, kita pergi sebut aku sembahyang sunat zuhur, tak betul lah. Jadi ta'yin dia tu. Sembahyang sunat apa ni? Nak tentukan. Ta'yin tu maksudnya tentukan. Bahasa Arab ta'yin. Jadi bila kata qasad tu tujuan. Hang buat apa ni? Aku sembahyang. Oh, ingat kot exercise. Turun naik tu, bila orang tanya, hang buat apa ni? Aku sembahyang. Tu makna dia kita kena ada tujuan. Perbuatan yang kita buat ni tujuan dia apa? Sembahyang. Jadi kita pun kata qasad. Qasad tu tujuan. Jadi kita kata tujuan aku sembahyang. Usalli. Kita katalah hati kita, usalli. Aku sembahyang. Allahu Akbar. Jadi kita baca Fatihah, kita rokok, kita i'tidal, kita sujud. Semua tu dapat pahala pasal kita niat sembahyang. Bukan kita tak niat apa-apa. Bila kita tak niat apa-apa, maknanya jadi exercise lah. Lepas tu, dia kata ta'yin. Makna dia, bila kita ada tujuan kita nak sembahyang. Lepas tu kita ta'yin. Ta'yin maknanya tentukan. Tentukan apa? Sembahyang ni sembahyang apa? Kita nak sembahyang apa ni? Bila kata sembahyang apa, nama dia ta'yin. Sembahyang zuhur, sembahyang sunat zuhur, sembahyang gitu. Sembahyang sunat gini, itu ta'yin, menentukan. Iaitu tiap-tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan mempunyai sebab seperti segala sunat rawatib dan sunat gerhana seperti diniatnya. Kita sembahyang sunat apa ni? Sunat gerhana matahari, sebab berlakunya gerhana. Jadi kita tentukan pada waktu dan kemudian ada sebab. Sama ada waktu ataupun sebab. Yang ketiga, sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad dan ta'arud dan juga ta'yin. Ta'arud dan ta'yin. Dia ada 3. Qasad tu sembahyang. Tujuan kita buat ni sembahyang. Baik, sembahyang tu kita kita ta'yin dia, kita tentukan dia. Maksudnya dia untuk sembahyang yang ada waktu atau sebab. Kemudian yang tu bila mai ta'arud, makna dia ta'arud ni maknanya adalah untuk fardu. Fardu. Artinya ta'arud itu meniat akan fardu. Ta'arud tu untuk fardu. Fardu. Fardu apa? Kita sembahyang. Jadi sembahyang yang memada pada niat dengan qasad dan ta'arud dan ta'yin, erti ta'arud itu meniat akan fardu, iaitu segala sembahyang fardu yang 5 waktu. Usalli fardhu zuhri. Usalli
qasad. Fardu ta'rud. Az-zuhri ta'yin. Jadi aku sembahyang qasad. Fardu ta'rud. Zuhur ta'yin. Itu. Jadi kalau kata aku sembahyang fardu zuhur, Allahu akbar. Cukuplah niat tu. Niat tu cukuplah. Tu cukup dah, sah lah sembahyang. Tak payah kata arba'ah raka'atin tu, tak apa. Cukup dah. Tak kata apa qada'an ke, tak apa, tak payah. Kalau kita kata adaan apa, tak payah. Cukup juga tu, nak susah apa. Sebab tu kita kata tadi, kita cerita bab niat ni bukan nak susah, nak senang. Supaya kita buat ada ilmu. Nak susah apa? Yang orang kata susah-susah sangat tu dah. Tak ada. Kita belajar ni kerana nak bagi senang dan nak bagi sah, nak bagi betul. Cara kita. Cara yang diajar oleh syarak. Yang keempat, sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad dan ta'rud dan ta'yin dan ta'yin nafsu. 4 pula ini. Dia kena ada 4. Dia kena ada qasad, dia kena ada ta'rud, dia kena ada ta'yin, dia kena ada ta'yin nafsu. Apa dia tu? Artinya menentu akan dirinya imam atau makmum. Iaitu sembahyang Jumaat dan seumpamanya sembahyang qasar, kerana wajib padanya niat qasar. Jadi ta'yin nafsu, dia tambah ta'yin nafsu. Jadi kita kata qasar apa dia? Usalli, aku sembahyang. Lepas tu ta'rud. Ta'rud tu apa dia? Ta'rud tu fardu. Okey, fardu. Kemudian ta'yin tu apa dia? Waktu dia, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isya ke, itu ta'yin. Jadi bila kita mai ta'yin nafsu apa dia? Ta'yin nafsu tu kita ni jadi imam ke jadi makmum. Yang tu tak wajib untuk sembahyang lain. Wajib untuk sembahyang Jumaat. Pasal Jumaat tak boleh sembahyang seorang-seorang. Sama ada dia jadi makmum atau dia jadi imam. Maka sebab tu ta'yin nafsu. Tak susah kan? Tak susah. Aku sembahyang fardu ta'rud. Ta'yin mana? Jumaat. Ta'yin nafsu makmum. Aku sembahyang fardu Jumaat makmum. Makmuman lillahi ta'ala, makmum. Cukuplah 4 tu. Aku sembahyang fardu Jumaat makmuman, sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Baik. Kemudian ta'yin nafsu ni juga wajib bagi orang yang nak buat qasar. Niat qasar. Jamak tak? Qasar. Qasar. Niat qasar. Aku qasar. Aku sembahyang fardu zuhur. Usalli, aku sembahyang fardu ta'rud, zuhur ta'yin. Okey, zuhur ni maqsurah, qasar. Makna dia aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu zuhur qasar kerana Allah Ta'ala. Cukuplah qasar tu kena sebut pasal dia sembahyang qasar. Bayang zuhur secara qasar. Dan sunat pada sekaliannya itu niat bilang-bilang akan rakaat. Bilang-bilang rakaat dan niat kerana Allah. Rakaat itu sunat saja. Lillahi ta'ala itu pun sunat saja.
Hak wajib tadi ni, semayang, niat yang wajib ada tu, hak tadi. Hak 4 martabat tadi. Jadi, untuk sembayang fardu, dia kena ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Orang duk main-main, duk kata, payah, duk tangkap, usalli. Dah. Janganlah menghina orang kampung mengaji. Tak ada susah apa pun. Kita saja duk mereka main-main dengan ilmu tuk guru kita. Dah. Tuk guru ajak kita, betul dah. Kita nak semayang, kita kena niat lah. Pasal kita buat sesuatu, kena niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu dengan niat. Membeza. Membezakan suatu tu ibadat ke tak ibadat dengan niat. Ni macam kita puasa. Kita puasa, lepas tu kita tak niat puasa. Kita tahan makan saja. Kita tak makan, kita tak minum. Dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Pasal niat tu yang membezakan kita ni beribadat ke saja-saja buat. Tu yang kata niat tu penting. Sebab tu dia kena mula dengan niat. Lepas tu bila kita niat tu, kenalah niat betul. Kena kita kata aku nak semayang. Aku nak semayang apa? Tak jelas. Niat kena jelas lah. Aku nak semayang fardu. Ya, nak semayang fardu. Fardu apa? Aku nak semayang fardu zuhur. Tu je. Susah apa? Tak lepas niat pun tak apa. Tak payahlah usalli banyak-banyak. Tak apa, tak sebut usalli pun tak apa. Benda tu pun kita sebut sebagai sunat. Tak buat pun tak apa. Ada orang kata usalli betul bukannya sunat, bid'ah lah, apalah semua. Lah, tak salah kata bid'ah. Benda ni khilaf ribu tahun dah ulama bahas tentang masalah usalli ni. Yang kita nak bahas buat apa? Orang nak semayang, alhamdulillah lah. Dia semayang nak baca usalli pun alhamdulillah. Dia semayang tak mau baca usalli, biar pergi ke dia lah. Tak apa tak ada masalah Jadi dia semayang. Pasal dia bagus dia semayang. Ni masalah kita. Bila orang semayang, kita duk kata bid'ah. Orang semayang, kita kata yang tu tak betul, yang ni tak betul. Tak apalah. Dia semayang dah, alhamdulillah. Dia tak mau kata lafaz niat. Tak apa. Tapi niat tu kena betul. Dia kena beza niat dengan azam. Keluar pada rumah, nak pergi masjid, nak sembahyang zuhur. Itu azam. Yang kata niat ni bila dah berdiri nak sembahyang tu, kita pun niat Allahu Akbar. Dalam masa kita tu, saya niat ni lintahlah hati. Aku sembahyang zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur. Allah. Aku sembahyang fardu zuhur. Saya Allah Akbar. Mainlah hati kita lintah. Bukan bacalah. Terlintah ni. Lintah dalam hati aku fardu zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur. Itu dia. No? Tak ada masalah apa. InsyaAllah. Buatlah elok-elok. Kita faham yang kita sebut tu apa dia. Lagi sedap kita semayang tu beribadat. Bermula hikmah dituntut meniat akan zat semayang kerana mengeluar dia segala ibadat yang lain pada semayang. Bila kita kata usalli, makna dia kita semayang. Terkeluarlah di sana kita ni sujud ke apakah ibadat lain. Terkeluar kita pada ibadat yang lain, kita duduk tengah buat ibadat apa? Ibadat ni nama dia sembahyang. Dan keluar segala sembahyang yang sunat dengan niat fardu. Bila kita kata fardu, makna dia keluarlah. Ni bukan sembahyang sunat. Ni sembahyang fardu. Maka tertolaklah sembahyang sunat. Kita jelas kita buat sembahyang fardu.
Dan keluarlah segala jenis waktu dengan niat satu waktu yang tertentu. Lepas tu bila kita sebut ta'yin pula zuhur, maka keluarlah waktu asar, keluar waktu maghrib, jelas kat situ waktu dia. Dan keluar makmum dengan niat dirinya imam. Maka kalau makmum, dia tak jadi imam. Jadi dia ikutlah imam elok-elok. Dah dia niat dia jadi makmum. Bila dia niat dia jadi imam, makna dia imam, dia kenalah buat cara imam. Kena adalah ilmu imam. Imam ada ilmu dia, makmum kena ada ilmu dia. Imam lagilah kena tahu, ilmu makmum pun dia kena tahu, ilmu imam pun dia kena tahu. Sebab tu syabahlah ayah-ayah, abang-abang yang jadi imam kepada keluarga. Alhamdulillah Allah pilih kita di musim PKP ni jadi imam. Bagus. Tak apalah kita tak berapa tahu. Kita belajar jadi imam. Inilah nilai PKP yang baik untuk kita. Alhamdulillah. Wallahu a'lam, tu cerita pasal niat. Ada soalan ke pasal niat ni? Ni ramai orang ni dia duk cerita niat. Dah lafaz niat tu sunat pasal apa? Dia macam ni, kalau kita tengok perbahasan tentang niat niat, lafaz niat tu sunat sebab berdalilkan suatu hari Rasulullah SAW balik main rumah. Rasulullah tanya Aisyah, ada apa-apa nak makan tak? Aisyah kata tak ada apa nak makan ya Rasulullah, tak ada apa makanan, tak ada apa pagi ni. Pagi masa tu pagi. Itu Rasulullah kata macam tu aku puasa. Bila kata aku puasa tu lafaz. Rasulullah niat tak puasa? Ya, puasa sunat. Puasa sunat ni dia boleh kalau terbit matahari dah pun boleh niat lagi. Cuma janganlah makan semasa terbit matahari baru niat puasa, tak bolehlah. Niat puasa sunat ni, niat puasa sunat kalau kita tak makan apa, dah tengah hari, sebelum masuk waktu zuhur, waktu duha pun kita boleh niat lagi, tak ada masalah. Jadi bila Rasulullah SAW sebut aku puasa, tu makna dia Rasulullah sebut lafaz. Jadi sebab tu ada ulama kata sunat melafazkan niat. Itu dah ada lagi lah dalil-dalil perbahasan mereka. At-talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Jadi tak ada masalah lah. Saya lebih suka kepada kita belajar, amalkan ilmu yang kita belajar. Tak payahlah kita duk tukar sana tukar sini ikut dan. Mengaji perhabis-perhabis ni satu kitab pun tak habis lagi, pergi ambil kitab lain pula dah, beramai dengan cara lain pula dah, ilmu pun tak habis cerita lagi. Belajar betul-betul satu, lepas tu kita belajar lagi dah, lepas tu kita nak pilih yang mana, kita terpulang kat kita. Ni kitab Hanifih ni pun tak habis lagi loh. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita kata kita nak lafazkan niat, sunat lafazkan niat. Benda pun bukan wajib, dia sebut sunat saja. Jadi kalau kita nak kita nak laksanakan, kita laksanakan. Kalau kita berasa tak mau lafaz niat pun tak apa, tak dapat sunat je lah. Tak dapat sunat. Semayang kita sah, alhamdulillah. Sebab tu saya lebih suka tak mau kacau orang semayang ni. Orang nak semayang, alhamdulillah dia semayang. Dia bagus dah. Sebab tu kalau dia nak buat 8 ke dia nak buat 20, alhamdulillah. Yang penting dia buat dah solat tarawih, dia buat. Alhamdulillah. Tak usah fikir dah. Orang buat 20, buat 8 tu, alhamdulillah, depa bagus dah pasal depa semayang sunat tarawih. Hak yang kita risau, hak tak semayang sunat tarawih. Walaupun sunat, benda ni setahun sekali.
Benda setahun sekali, 30 hari tu, alah, dalam setahun kita nak sembahyang sunat tarawih. Dia tak ada bulan lain. Dia hanya ada dalam bulan Ramadan. Jadi kita risaulah. Pasal apa? Pasal sepatutnya bulan yang penuh keberkatan ni, kita berebut peluang buat amal ibadat. Tiba-tiba dia sembahyang sunat tarawih pun tak. Tu satu. Begitu juga bila kita duk tengok orang duk berkata, orang duk petikai itu, petikai ini tentang masalah apa nak ni baca tahlil dan sebagainya. Alhamdulillah orang hak buat tu semuanya orang-orang yang baik-baik, masya-Allah. Jadi tak payahlah, siapa nak buat tahlil dia berasa dia nak buat tahlil dia buat. Siapa yang berasa dia nak baca lafaz niat, nak lafazkan niat dia buat. Tak ada masalah. Jadi yang kita bimbang ni orang tak sembahyang. Baca kunut macam tu juga. Di Penang ni saya tahulah ada orang yang dia tak baca kunut. Tak apa, kita pergi Mekah pun tak baca kunut, tak ada masalah. Orang hak baca kunut, tengok kawan hak tak baca kunut, biar pergi ke dia lah. Dia sembahyang subuh 2 rakaat juga. Alhamdulillah dia tak buat 3. Tu makna dia betul lah tu. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tengok kawan kita, subuh pun tak bangkit sembahyang, hak yang tu yang patut kita bimbang. Janganlah bimbang dengan orang baca kunut. Tak payahlah bimbang dengan orang baca kunut. Alhamdulillah lah orang tu baca kunut. Macam mula lepas ni kita nak puasa sunat 6. Puasa 6 bulan Syawal. Puasa 6 bulan Syawal. Tak apa. Dia ni nak buat selang-selang. Ada yang kata saya nak buat hujung-hujung sebab awal-awal ni ada rumah terbuka lah, apalah. Buatlah macam mana pun jadi 6 hari bulan-bulan Syawal. Bagus dah lah orang tu mau puasa. Tak payahlah kita petikai tu petikai ni. Jadi orang tu puasa. Ni duk bahas lah puasa pun tak. Jadi itulah bagi saya, kurangkan kontroversi, kurangkan konfrontasi, tapi banyakkan kita berkasih sayang, banyakkan kita berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi insya-Allah esok kita sambung rukun yang kedua, iaitu takbiratul ihram. Ni pun panjang perbahasannya. Panjang perbahasan takbiratul ihram. Jadi saya tak mau baca pagi ini tentang takbiratul ihram sebab dia panjang. Maka memanglah kita Allahu Akbar. Tapi orang alim, tok guru dia tengok perkataan Allahu Akbar tu, macam-macam hukum dalam tu ada. Macam-macam masalah yang boleh timbul. Macam mana dengan orang masuk Islam, Allahu Akbar. Nak qiyam macam ni, nak qiyam macam ni. Yang ni semua sunat. Tapi perkataan Allah ataupun dia sebut Allah Akbar, macam mana? Sah tak dia punya takbiratul ihram tu? Mungkin juga dia lafaz dengan bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Ataupun dia kata Akbarullah. Macam-macam lah. Benda ni mungkin jadi realiti pada ketika-ketika yang kita tak sangka. Kita duduk kat sini, tapi di seluruh dunia ada berapa ratus buah negara yang kita tak pergi lagi. Kena-kena kita pergi, kita tengok orang tu buat macam tu takbir. Betul ke takbir macam ni? Maka sebab tu perbahasan dia panjang tentang takbir ni. Ada 21 syarat supaya takbir kita ni sah. Wallahu alam. Kita jumpa lagi nanti pada waktu yang lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.